Salam sejahtera, selamat datang ke channel Kereta.info. Kali ini kita akan review kereta paling panas tahun ini iaitu Proton X50. Sebelum ini, kami sudah pun pandu uji model flagship 1.5 TGDI. Nanti kita akan compare secara keseluruhannya. Kali ini pula, kita tengok model X50 lower spec dengan enjin 1.5 MPI Executive iaitu model yang sama dengan premium dan lower spec standard, cuma berbeza dari segi features. Ramai yang nak tahu apa antara keburukan, masalah atau kekurangan Proton X50 ini. Kami berjaya kumpulkan 11 kelemahan atau masalah pada Proton X50 dan satu sebab kenapa kita wajar memiliki X50. X50 adalah sebuah kereta SUV segmen B dengan harga sekitar RM79,000 hingga RM103,000 yang bersaing dengan model seperti Honda HR-V, Renault Captur, Toyota CHR, Mitsubishi ASX dan Mazda CX-3 pada segmen yang sama. Manakala model Honda City, Toyota Vios, Nissan Almera, Hyundai Ioniq, Mazda 2, Mitsubishi Xpander serta pickup truck seperti Ford Ranger dan lain-lain adalah pesaing pada range harga yang sama. Enjin 1.5 liter 3-cylinder turbo petrol multi-port injection dengan 150 horsepower dan 226 Nm padankan dengan gearbox DCT 7-speed dual weight clutch mampu memecut 0-100 km sejam dalam 9.8 saat bagi model MPI, manakala 8.6 saat bagi model flagship TGDI. Berat 1344 kg yang ringan tidak memberi masalah langsung untuk X50 kekal pada RPM rendah dalam apa jua keadaan jalan. Penggunaan bahan api yang agak menjimatkan dengan nilai yang kami dapat lebih kurang 13.5 km per liter untuk pemanduan santai di highway. 11 perkara kurang memuaskan pada X50 adalah ruang, seat dan material, rev limit dan exhaust sound, sound system, 3-cylinder vibration, bunyi signal, auto brake, gear knob, harga, bentuk center console dan sentimen made in China. Poin yang pertama iaitu ruang. X50 sesuai untuk family 4 orang yang tak banyak mengangkut barang seperti stroller dan lain-lain. Bagi keluarga 5 orang atau selalu bawa mak ayah dan anak di belakang, ruang adalah isu utama. Bonet X50 pula seluas 330 liter sahaja, lebih kecil dari Proton Saga. Kalau setakat selalu pandu solo, tak ada masalah sebab ruang pemandu cukup luas dan selesa. Ruang kaki belakang lebih 4 jari dari lutut ke kerusi hadapan bermakna just nice untuk 2 orang penumpang di belakang. Ruang lain seperti cup holder dan laci dashboard adalah kecil, muat untuk botol kecil minuman sahaja. Yang kedua, seat hadapan dan material seat. Seat depan rekaannya lebih kecil berbanding standard Proton selama ini. Tak sepenuhnya support bahagian kaki. Ia seperti kurang 2 jari pendek pada bahagian peha berbanding model Proton yang lain. Kerusi leather yang digunakan agak kurang memuaskan. Sama juga kisahnya dengan steering punya material iaitu leather, tak macam leather, lebih kepada PU yang bercorak kasar. Nak pegang steering pun tak berapa nak feel mewahnya walaupun design steering tu dah cun. Poin yang ketiga, rev limit dan exhaust sound. X50 ini kalau kita tekan pedal minyak ke lantai, tak ke mana RPM-nya naik tuan-tuan. Paling kuat pun boleh pergi RPM 1000 lebih je sebabnya ada rev limiter. Jadi bunyi exhaust memang tak boleh dengar kuat masa statik. Walaupun gearbox ala DSG, belum ada lagi X50 yang dapat bunyi kentut macam DSG FAT macam tu walaupun dah buat full exhaust, sebab tuning berbeza pada enjin yang menjadikan bunyi exhaust X50 seperti gearbox konvensional auto sahaja. Satu je cara nak bagi rev tinggi sikit pada X50 adalah dengan buat launch control. Anda kena turn off ESC, tekan brake, masuk gear D dan tekan minyak. Yang keempat pula, entertainment dan sound system. Bunyi speaker X50 MPI boleh dikatakan menyedihkan. Kami dah cuba tune equalizer nak bagi bass sedap tapi tak menjadi. Even kereta Proton yang lagi murah pun ada audio system yang lagi mantap dan memuaskan. Kalau drive, kami lagi prefer untuk tutup je radio tu. Audio output nampak sangat macam made in China. Tak ada refinement. Walaupun pada model flagship, tahap bassnya masih kurang mantap dan tak balance dengan treble. Selain itu, ramai juga merungut mengenai kualiti reverse camera pada Proton X50. Saya tengok okey je, janji nampak masa reverse. Cuma kualiti gambarnya bukanlah HD dan tidaklah sharp sangat. Poin yang kelima, untuk kelemahan X50 adalah engine vibration. Gegaran pada enjin memang kuat, tapi kita tak dapat rasa pun masa memandu dalam kabin. Kalau anda buka bonet depan dan start enjin, boleh nampak goncangan yang kuat sehingga menggegarkan intake hose yang bersebelahan. Gegarannya lagi kuat dari enjin biasa sampai boleh tengok kunci X50 ni berjoget atasnya. Untuk jangka masa panjang, mungkin enjin mounting akan cepat rosak
dan komponen-komponen kereta yang lain juga mungkin akan terkesan. Kalau nak start enjin tu, make sure kawan-kawan semua dah masuk dalam kereta, so diorang tak boleh dengar bunyi yang agak ketara dari enjin 3 silinder ini. Keburukan yang keenam, bunyi signal. Bunyi semasa anda turn on signal atau turn indicator, light boleh dikatakan macam kartun sikit. Kereta level premium tapi signal sound macam Axia. Manakala poin yang ketujuh pula adalah auto brake. Auto brake ini bagus sebenarnya, memudahkan kita masa di traffic light. Tapi kalau dah setiap kali masuk kereta nak kena tekan untuk activate, leceh lah bang. Ke-8, gear knob. Canggih, memang canggih. Sebabkan canggih sangat tu lah yang membuatkan ia agak annoying untuk pemandu yang baru nak biasakan diri dengan sistem gear knob itu sendiri. Kadang-kadang bila dah tukar gear, dah gerakkan gear knob, tapi kereta macam tak engage gear sebab tak tekan trigger tu dengan betul. Bentuk gear yang terlalu kecil macam mainan pun ada. Dah tak ada lagi rasa solid nak pegang tombol gear. Untuk orang yang suka letak tapak tangan di gear knob, kena hati-hati sebab button P ada pada bahagian atas gear knob. Ya, walaupun P mode hanya akan engage pada kondisi tertentu, tapi agak menjengkelkan juga kalau asyik tertekan button tu. Selain dari itu, X50 ni tak ada pedal shift, jadi hanya boleh tukar gear ke mode manual dengan batang gear yang comel tu. Feeling dah kurang, respon driver dah lambat untuk tukar gear, jadi total excitement pun dah kurang. Walaupun ada yang ke-9, harga. Ramai yang kecewa sebenarnya dengan pengumuman harga selepas soft launch X50 hari tu. X50 sepatutnya menjadi SUV mampu milik untuk rakyat Malaysia. Harga yang diharapkan berbaloi adalah sekitar RM75,000 hingga kurang dari RM100,000 on the road, di mana ia tidak sepatutnya overlap banyak sangat dengan Proton X70 yang bermula dengan harga RM89,000. Model full spec flagship Proton X50 pun dah lebih RM100,000, iaitu RM106,000 on the road sebelum SST. Tahun 2021, selepas SST dilaksanakan semula, harganya mencecah sekitar RM110,000 untuk SUV segmen B yang kecil. Padahal ianya adalah sebuah Proton, kereta nasional, pemasangan CKD tempatan dan mendapat keistimewaan pengurangan cukai. Bagi kami, harganya sepatutnya boleh diturunkan lagi untuk memberi peluang lebih ramai rakyat Malaysia untuk memiliki dan merasai kehebatan produk SUV compact nasional yang menjadi kegilaan ramai ini. Poin yang ke-10, center console sebelah kaki kiri driver yang agak tajam dan keras membuatkan kaki kiri terasa sakit, terutama dalam perjalanan yang jauh. Walaupun ruang pemandu mempunyai keluasan yang cukup, kaki pemandu yang direhatkan pada center console yang tajam menyebabkan keadaan kurang selesa semasa memandu. Yang ke-11 dan poin terakhir untuk keburukan X50 adalah sentimen made in China. Sentimen made in China ini memberi ruang untuk pengkritik kluster baik beli untuk mengkritik X50. Tapi bagi kami itu bukanlah masalah utama. Masalah utama adalah ketersediaan alat ganti kereta X50 di pasaran Malaysia. Ia bakal mengalami masalah yang sama seperti abangnya, iaitu Proton X70. Pemilik Proton X70 yang mempunyai masalah kerosakan kini dibelenggu masalah alat ganti yang tidak dapat diperoleh untuk membaiki kerosakan. Ada yang melaporkan perlu menunggu berbulan untuk mendapatkan spare part Proton X70. Mungkin ada beberapa part yang masih diperlukan dari China. Jadi untuk X50, bakal owner seharusnya bersedia untuk situasi-situasi seperti ini. Tidak dinafikan after sales service Proton akhir-akhir ini memang sangat bagus berbanding waktu dahulu. Tapi kalau spare part pun susah nak dapat, tak guna juga. Okey, untuk itulah kesebelasan poin utama kekurangan Proton X50. Harap-harap geng-geng kelab X50 yang masih menunggu kereta tak sampai-sampai tu taklah meroyan dengan poin-poin kekurangan X50 yang kami utarakan. Sebabnya memang tak ada kereta yang perfect. Even kereta mahal macam Mercedes pun orang komplain. Yang mana nak cancel booking tu, boleh je cancel booking lepas dah tahu poin-poin kelemahan Proton X50 ni. Dah nak masuk 2021 pun, harga akan jadi lagi mahal kalau ada SST. Still nak tunggu lagi ke? Tak ada yang dalam price range X50, banyak kereta yang boleh dibeli. Apa yang lebihnya X50 berbanding dengan kereta yang lain? Seat 5 juga, bonet kecil dari sedan. Pickup pun tak pernah dapat pun 7.9 saat 0 to 100. Minyak tak adalah jimat mana. Praktikal pun biasa je. Baik beli City, lagi luas dan jimat. Baik beli Expander, 7 seater, boleh bawa mak ayah jalan-jalan. Baik beli BMW 320d S30 3 Series second hand, boleh menunjuk kat jiran sebelah. Kan dah jadi kluster baik beli dah. Okey, sabar dulu. Ada satu kelebihan Proton X50 yang menyebabkan kami rasa anda patut beli X50 ni. Satu kelebihan itu adalah X50 adalah sebuah kereta baru yang paling sempurna dalam kelasnya jika ditolak dengan semua kelemahan yang kami sebutkan tadi. Kenapa? Pening kan? Dah komplain macam-macam, lepas tu nak cakap X50 paling perfect. Okey, macam ni. Macam yang kami cakap tadi, memang tak ada kereta yang sempurna.
Tapi kalau anda ada bajet dalam 100,000, nak features itu ini bagai macam Tesla canggihnya, nak power, handling, daily fun car to drive tanpa perlu koyakkan poket bela kereta Continental, inilah keretanya yang terbaik dalam range harga 100,000. Yang sanggup tunggu kereta sampai 6 bulan tu dan sanggup terima semua kekurangan X50, penantian anda adalah sesuatu yang berbaloi. X50 cantik dari semua sudut, luaran mahupun dalaman. Luaran nampak funky dan dalaman nampak sangat mewah. X50 memberi kuasa yang lebih bila diperlukan tanpa perlu menekan lebih pada pedal minyak. Minta dia bagi. Tak kisah model TGDI maupun MPI. Perbezaan performance untuk flagship dan enjin 1.5 MPI tidaklah begitu ketara. Kedua-duanya memberikan kuasa yang padu semasa di jalan raya. Dalam harga yang ditawarkan, performance X50 memang the king. Bukan setakat performance, handling X50 yang dah ditala oleh Proton sendiri sememangnya level-level maharaja. Malah kami rasa lebih baik dari setengah model Continental sebab suspension tuning yang sangat balance. Bukannya nak pergi racing pun kan, jadi kita kena balance. Tidak keras dan pada masa yang sama ia stabil. Boleh layan corner dengan laju dan confident. Pada masa yang sama, serapan hentakan yang baik terutama apabila melalui bonggol, zebra line ataupun lubang tanpa memberi sedikit pun hentakan kuat pada chassis walau se-ekstrim mana pun permukaan jalan dilalui. Ini memang kami puji habis. Perfect suspension tuning. Respon gearbox DCT 7 speed juga agak cepat semasa downshift tapi agak lambat jika hendak upshift. Lebih enak kalau Proton bagi je pedal shift pada steering X50. Respon enjin selepas pedal minyak dipijak sangat bagus bagi kedua-dua enjin, membuatkan anda rasa mudah untuk mengagak gerakan kereta semasa keluar simpang. Tetapi bagi model X50 flagship 1.5 TGDI, turbo lag lebih ketara pada masa-masa tertentu, seperti apabila hendak memecut keluar dari roundabout dan apabila hendak memecut selepas pedal minyak dilepas semasa cruising. Mungkin output tinggi yang dihasilkan enjin TGDI adalah dari turbo yang lebih besar yang menjadikan turbo lagnya lebih ketara semasa RPM rendah, ataupun ada faktor lain seperti engine tuning yang menyebabkan keadaan sebegini. Di lebuh raya, X50 sesuai untuk dipandu di lorong kanan kerana mudah untuk mengikut kereta laju yang lain semasa perjalanan. Tapi kalau nak try high speed race dengan kereta berkapasiti besar atau berkapasiti tinggi, baik lupakan je. X50 seakan perlukan lebih masa untuk memecut, terutama jika anda memecut bermula dari 120 km sejam ke atas. Lebih-lebih lagi apabila anda ada penumpang dalam kereta anda. Masa ni jangan pelik kalau Ford Ranger pun selamba dia potong di lorong kanan masa naik bukit. Untuk cabin noise insulation, X50 di lebuh raya adalah baik, di mana average noise berada pada tahap 65 desibel pada 80 km sejam, manakala kadar vibration juga bagus pada mean value 4.5 skala. Kesimpulannya, bagi seorang bujang ataupun yang mempunyai keluarga kecil yang tak pentingkan ruang, terutama boot space, anda sesuai memiliki X50. Tetapi jika anda mempunyai keluarga besar lebih 4 orang dan selalu menggunakan ruangan bonet belakang, anda perlu ketepikan X50 dan mungkin upgrade ke X70 ataupun memilih kereta yang lebih praktikal pada harga yang sama seperti Mitsubishi Xpander, Honda City maupun Proton Exora Turbo yang harganya lebih murah. Ataupun jika anda memang nak gunakan X50 ni untuk kereta daily drive car, iaitu second car, yang mana anda sudah ada MPV besar pun untuk bawa family jalan-jalan hujung minggu, X50 sebenarnya sesuai juga untuk anda. Jika anda ingin beli Honda HR-V berbanding Proton X50 pada masa ni, anda memang seorang yang pelik dan kipas susah mati brand H. Kehadiran Proton X50 menjadikan HR-V sebenarnya tak relevan lagi untuk dibeli di pasaran Malaysia. Tiada lagi persoalan Proton X50 atau Honda HR-V yang mana lagi bagus di Malaysia. Pandu uji yang rasai sendiri kenapa kami katakan begitu. So, bagi yang dah buat keputusan untuk beli Proton X50 tapi masih keliru nak ambil model yang mana, sama ada flagship, TGDI atau MPI Premium, Executive atau Standard, kami ada satu cadangan. Jika anda tak fancy sangat dengan feature-feature full spec ditawarkan model flagship, ambil saja Proton X50 Standard dan buat penambahbaikan sendiri. Modify X50 anda satu persatu sampai jadi modified X50 tu paling berbaloi dan lebih fun to own dalam jangka masa panjang. Kami akan huraikan apakah penambahbaikan Proton X50 yang anda boleh lakukan untuk jadikan ia SUV paling perfect untuk anda dalam video akan datang. Jadi, apa pendapat anda tentang Proton X50? Boleh kongsi di ruangan komen lepas anda tekan butang like dan subscribe. Itu sahaja pendapat dan pembelaan panjang lebar saya kali ini mengenai Proton X50. Sila share, like dan subscribe untuk lihat video review kereta yang akan datang.